wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wa nashur alaina min khazani rahmatika ya arhamar rahimin amin ya rabbal alamin. InsyaAllah pagi ini kita sambung balik pembacaan kitab hadis 40 yang disusun oleh Imam An-Nawawi. Kita dah masuk hadis yang ke-10. Lama juga kita berhenti baca kitab ni, kita sambung balik insyaAllah. Baik, kita baca matan hadis ni, kemudian kita lihat kandungan dia. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis sahih daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, Ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, innallaha tayyib, sesungguhnya Allah itu tayyib. Tayyib ni baik. La yaqbalu illa tayyiba, Allah tak terima sesuatu kecuali yang baik juga. Wa inna Allah amarul mu'minina bima amara bil mursalin, dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan orang-orang mukmin bima, seperti mana amara bihil mursalin, yang diperintahkan kepada para rasul. Ya ayyuhar rasul, wahai sekalian rasul, kulu min tayyibat wa'malu salihat, wahai sekalian rasul, makanlah daripada yang baik-baik, yakni yang halal. Wa'malu salihat, wa'malu salihat, dan beramallah kamu dengan amalan yang soleh. Inni bima ta'amaduna alim, sesungguhnya aku dengan apa yang kamu kerjakan, aku maha mengetahui. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kulu min tayyibati ma razaqnakum, makanlah daripada yang baik-baik dari apa yang kami rezekikan. Summa, kemudian, zakara rajula yutilus safar, kemudian Nabi SAW menyebut, menceritakan tentang seorang lelaki yang muncul dari perjalanan yang jauh. Asy'atha aghbara, kusut masai, rambutnya lagi berdebu. Yamuddu yadaihi ila sama, menghulurkan tangannya ke langit serta berdoa, Ya Rabb, Ya Rabb, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Kemudian Rasulullah sambung lagi, wa mat'amuhu haramun, dan makanannya dari yang haram. Wa mashrabuhu haramun, dan minumannya dari yang haram. Wa malbasuhu haramun, dan pakaiannya dari yang haram. Wa ghudhiya bil haram, dan bekalannya, yakni sumber makanan dan sumber hidupnya juga dari yang haram. Fa anna yustajabu bidzalika, dan bagaimanakah Allah akan terima perbuatannya itu, doanya itu. Shadaqa Rasulullah.
Baik, itu kita baca sepatah lalu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Abu Hurairah. Jadi sebelum kita lihat huraian dia, hadis ni sepintas lalu menceritakan tentang perintah untuk makan minum ini. Allah kata mesti daripada yang halal, jangan sekali-kali sentuh daripada yang haram. Baik, kemudian di hujung hadis ni Nabi sentuh tentang persoalan makan minum tentang berdoa. Makan minum dengan berdoa, yang mana paling hujung sekali Nabi SAW sebut, macam mana Allah nak berdoa kalau kamu angkat tangan minta doa itu dan ini, bila mana tubuh kamu itu dipenuhi dengan benda yang haram, makanan yang haram, minuman yang haram, pakaian yang haram, dan segala bekalan hidup kamu daripada yang haram. Macam mana Allah nak terima? Baik, jadi maksudnya hadis ini satu benda yang besar. Baik, kita lihat sekarang ni huraian hadis ini. Di permulaan hadis ini, Rasulullah SAW dia kata, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, innallaha tayyib, sesungguhnya Allah itu tayyib. Tayyib ni baik. Allah ni tayyib. Kemudian dia kata, la yaqbalu illa tayyiban. La yaqbalu, tidak Allah terima sesuatu perkara daripada hamba-hamba dia illa tayyiban, kecuali yang baik juga. Jadi daripada permulaan, daripada ayat pertama yang kita baca tadi, mudah untuk kita faham. Nombor satu, Allah ni sifat dia baik, bersih, suci. Jadi Nabi memperingatkan hamba-hamba Allah, kalau kamu nak bagi sesuatu kepada Allah, pastikan benda tu baik, pastikan benda tu bersih. Kerana Allah tak terima sesuatu perkara yang tidak bersih, yang tidak baik. Maknanya kalau kita nak persembahkan sesuatu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pastikan sumber dia, pastikan bersih daripada najis aini dan najis hukmi. Najis aini ni maksudnya benda-benda yang nampak, macam air kencing, macam tahi dan sebagainya. Bukan sahaja kena bersih daripada najis aini, najis hukmi pun kena bersih juga. Termasuklah najis hukmi ni atau najis yang tak nampak ni, bersih daripada hadas, bersih daripada unsur-unsur sumber-sumber yang haram. Jadi maksudnya kalau nak pergi haji, bersumberkan duit-duit yang syubhah, yang haram, tak boleh lah, sebab Allah tak terima. Sampai ke Mekah tu, tapi bila melihat di sudut pahalanya, Allah tak terima. Kalau nak pergi haji, pastikan duit nak pergi haji itu, nak pergi umrah dan sebagainya, sumbernya yang halal, yang bersih. Jadi itu perkara pertama yang Nabi sebut di sini, ya ayyuhan nas innallaha tayyib la yaqbalu illa tayyiban. Sesungguhnya Allah itu bersih, baik. Allah tak terima satu benda tu yang kecuali yang baik juga. Kemudian hadis ini bersambung. Nabi kata, wa inna Allah amaral mu'minina bima amara bihil mursalin. Allah telah perintahkan orang-orang mukmin seperti mana diperintahkan kepada para rasul. Allah perintahkan kepada orang mukmin seperti mana diperintahkan pada rasul. Apa dia yang Rasulullah maksudkan ini? Iaitulah berkenaan dengan
sumber yang makan minum kamu itu, nanti kita akan lihat Nabi sebut ayat-ayat yang berkaitan dengan makan minum. Sumber makan minum kamu mestilah benda yang bersih. Cuma kenapa Nabi sebut di sini sumber makanan yang bersih itu dikaitkan dengan perintah yang diberikan kepada para rasul? Sebabnya makan minum ni sangat-sangat penting. Para rasul ni kan, para rasul ni tugas dia sangat besar. Dia memikul perintah daripada Allah Subhanahu wa taala agar menyampaikan risalah kepada umat manusia. Seperti mana yang kita faham, perjalanan Nabi SAW dalam menyampaikan risalah dia dipenuhi dengan berbagai cabaran, ya. Tentangan daripada kaum musyrikin, kemudian ujian-ujian yang besar. Jadi perkara-perkara ni sangat memerlukan kepada kecekalan hati, istiqamah. Jadi apa kaitannya dengan makanan? Kaitan dianya ialah makanan itu sebenarnya menyumbang kepada kekuatan yang akan diperolehi oleh seseorang dalam menjalani kehidupannya sebagai seorang Muslim. Kalaulah misal kata dia nak kehidupan dia tu baik, maknanya makanan yang nak masuk dalam tubuh dia juga baik. Apatah lagi kalau misal kata dia nak menjalani suatu perintah yang besar, perintah dakwah yang mana memerlukan kekuatan, juga bersumberkan kepada makanan. Apa kaitannya pula makanan yang baik tadi? Sebab ada hadis Nabi SAW sebut, hadis itu bunyi macam ni. Hadis itu kata, Astaghfirullahalazim, tak ingat hadis itu kata apa. Hadis itu kata, innal mu'min idza aznaba kanas nuktatun sauda'u fi qalbihi. Sesungguhnya orang mukmin itu idza aznaba, bila mana dia buat benda yang dosa, kanas nuktatun sauda'u fi qalbihi, akan melanda titik hitam dalam hati dia. Jadi orang mukmin ini, kalau misal kata apa saja yang dia lakukan benda yang tak baik, akan mula melanda titik hitam dalam hati dia. Kalau banyak benda yang dosa yang dia buat, banyaklah titik hitam melanda dalam hati dia. Bila banyak melanda titik hitam dalam hati dia, itulah yang menyebabkan hati dia jadi keras. Bila hati dia jadi keras, dia tak boleh terima benda yang baik, dia mudah buat benda yang tak baik, bahkan hidayah Allah pun tak sampai. Maka betul lah apa yang Nabi SAW perintah makan minum daripada benda-benda yang baik ini, Allah perintahkan bukan hanya kepada orang mukmin, juga kepada para rasul. Kenapa? Para rasul sangat-sangat berkehendakkan kekuatan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan perintah dia. Kemudian lepas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, innallaha amaral mu'minina bimal amara bihil mursalin. Sesungguhnya Allah telah memerintahkan orang mukmin seperti mana diperintahkan pada rasul, yakni makan minum benda yang baik-baik tadi. Maka Nabi baca ayat Al-Quran. Nabi baca ayat Al-Quran. Yang pertama dia baca surah Al-Mu'minun ayat 51. Ayat itu berbunyi, ya ayyuhar rasul qulu min tayyibat wa'malu salihat. Wahai sekalian rasul, makanlah daripada yang baik-baik, wa'malu salihat, dan beramallah kamu dengan amalan yang soleh. Tadi kan bila kita baca ayat hadis berangkap hadis yang sebelum ni, kita dah mula faham Allah perintahkan orang mukmin seperti mana diperintahkan pada para rasul. Nabi jelaskan lagi dalam surah Al-Mu'minin tadi, Al-Mu'minin ayat 51, Allah kata, wahai sekalian rasul, makanlah daripada yang baik-baik dan beramallah kamu dengan amalan yang soleh. Jadi ulama
melihat, mengkaji ayat ini, kenapa Allah kaitkan dua benda dalam ayat ini? Satu, makan yang baik-baik. Yang keduanya, amalan soleh. Sebabnya, seperti mana yang disebutkan tadi, kedua-dua ni berkait rapat. Kalau kamu nak beramal dengan amalan yang soleh, kamu mesti masukkan benih dalam tubuh kamu ni makanan yang baik-baik. Kamu tak boleh akan dapat amalan-amalan yang soleh, yang konsisten, yang berkualiti, kalau tubuh kamu ni dimasukkan dengan makanan-makanan yang tidak baik, yakni yang haram. Kemudian Allah sebut, inni bima ta'maluna alim. Sesungguhnya aku dengan apa yang kamu kerjakan, aku maha mengetahui. Baik, dalam ayat yang sama, bila Allah kata makanlah benda yang baik-baik, lepas kamu makan benda yang baik-baik, kamu jadikan dia sebagai alat untuk beramal dengan amalan yang soleh. Bila Allah sebut inni bima ta'maluna alim, maknanya Allah memberi peringatan pada orang yang tak berkira tentang makan minum dia. Masuk saja apa saja perkara yang nak masuk, tak kira halal yang haram, Allah kata inni bima ta'maluna alim. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu buat. Kamu tak boleh sorok, kamu tidak boleh lari, melainkan aku tahu satu persatu apa yang kamu laksanakan. Maksudnya tuan-tuan, boleh saja kita sorok daripada orang, sumber makanan daripada mana, hasil daripada mana, mungkin anak isteri kita tahu, tapi Allah Subhanahu Wa Taala tahu apa yang kita masukkan dalam mulut anak-anak kita dan isteri kita. Kemudian Nabi SAW bacakan ayat yang seterusnya. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari yang baik-baik yang kami rezekikan. Makanlah yang baik-baik daripada yang kami rezekikan. Dia tuan-tuan, benda yang Allah rezekikan atas muka dunia dan yang halal ni terlalu banyak. Tapi ada setengah-setengah orang, walaupun yang banyak tu yang halal, tapi tetap juga cari benda yang haram. Maka kembalilah kepada peringatan yang Nabi sebut dalam hadis ini, la yaqbalu illa tayyiba. Allah tak terima sesuatu benda daripada kita kecuali yang baik. Selepas Nabi SAW memperingatkan tentang makan minum mesti bersumberkan daripada yang baik, sebab Allah tak terima amalan-amalan kalau misal kata dalam tubuh kita ni ada yang tak baik. Kemudian Nabi sebut, ceritakan tentang suatu peristiwa. Peristiwa itu ialah tentang seorang lelaki yang datang muncul di hadapan Rasulullah SAW. Baik, kita baca balik keterangan ini. Nabi kata, "Thumma dzakara rajula yutilus safar." Muncul satu orang lelaki daripada perjalanan yang sangat jauh. Ya. Lepas Nabi duk cerita tentang makan minum ni mesti yang baik-baik, ya. Nabi kata muncul satu orang lelaki daripada perjalanan jauh. Nabi kata asy'asa aghbara, kusut masai dan berdebu rambut dia, mana jauh sungguhlah, ya. Kemudian lelaki tadi yamuddu yadayhi ila sama', dia menghulurkan tangan dia ke langit, menghulurkan tangannya ke langit. Kemudian dia berdoa, ya Rabb, ya Rabb, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Kemudian Nabi SAW sebut, wa mat'amuhu haramun, dan makanan dia daripada yang haram. Wa masyrabuhu haramun, dan minuman dia daripada yang haram. Wa malbasuhu haramun, dan pakaian dia daripada yang haram. Wa ghudhiya biharamun, dan bekalannya, yakni sumber kehidupan dia tu, sumber untuk makan minum, sumber untuk beli rumah, sumber untuk beli kereta, sumber untuk bagi kepada anak-anak dia, sumber untuk bagi kepada isteri dia. Itu masuk waghudhiya. Waghudhiya ni maksudnya bekalan dia. Bekalan sumber makanan, sumber yang lain-lain tu
bil haramu, juga daripada yang haram. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa anna, dan bagaimanakah yustajabu lidzalika, akan diterima Allah Subhanahu wa taala apa yang diminta tadi. Jadi yang bahagian hujung hadis ni, Rasulullah ceritakan tentang seorang lelaki yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan kusuk masa. Dia angkat tangan minta dengan Allah, minta itu, minta ini, minta itu, minta ini. Banyaklah dia mintanya. Memanglah sebagai seorang beriman, kita kena minta dengan Allah apa saja yang kita rasa nak minta untuk kebaikan keluarga kita. Seperti mana lelaki tadi, dia minta banyak, minta itu, minta ini. Tapi Rasulullah kata, di masa yang sama, dia kata makanan dia daripada benda yang haram dalam tubuh dia, kemudian pakaian dia benda yang haram, dan segala bentuk bekalan dia untuk hidup dia daripada yang haram. Lepas tu Rasulullah kata, macam mana Allah nak terima? Jadi ini satu peringatan besar, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Seperti mana kita ni rasa nak minta banyak dengan Allah, antara perkara penting yang menyebabkan doa kita makbul, kata Rasulullah SAW dalam hadis ini, makanan, minuman dan bekalan kita tu mestilah daripada yang halal. Kalau kata benda yang haram, bercampur bau syubhat, dia menjadi sebab yang munasabah untuk Allah tolak segala perkara daripada kita. Bahkan ibadah pun Allah tak terima. Baik, cuba kita lihat beberapa huraian daripada ulama tentang bahagian akhir hadis yang kita baca tadi. Antaranya kita petik huraian Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib dalam kitab dia Penawar Bagi Hati. Kitab Penawar Bagi Hati ini merupakan kitab asas tasawuf, asas tasawuf. Dia kata kita kena jaga, bersungguh-sungguh jaga perut kita ni daripada dimasuki benda yang haram dan syubhat. Kena jaga sungguh-sungguh perut kita ni daripada dimasuki benda yang haram dan syubhat, kerana 3 perkara. Perkara pertama, takut seksa api neraka. Kata Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib, kena jaga sungguh perut kita ni daripada benda yang haram dan syubhat, kerana yang pertama takut seksa api neraka. Yang kedua, kata Syekh Abdul Qadir lagi, kerana makanan-makanan yang haram dan syubhat itu tiada diberi petunjuk kepadanya pada berbuat ibadah. Itu perkara kedua, ya. Bila mana seseorang tu makan benda yang haram dan syubhat, Allah tak bagi petunjuk kepada berbuat ibadah. Macam kita sebut tadilah, ya. Bila mana satu orang tu ambil benda yang haram, lalu hati dia tu dipenuhi dengan titik-titik hitam, macam mana Allah nak bagi hidayah? Sebab taufik hidayah, petunjuk Allah, nur Allah ni dia bagi hingga pada hati. Tepat untuk menerima nur Allah, petunjuk Allah ni hati kita, hati jantung kita, hati yang maknawi lah, bukan hati yang ni, ya. Hati jantung kita tu tempat terima. Jadi bersumber daripada hati itu nah, dia akan mengalirkan cahaya itu kepada seluruh anggota tubuh badan kita. Jadi macam mana nak jadi termotivasi untuk melakukan ibadah kalau misalnya kata hati itu dipenuhi dengan perkara-perkara yang syubhat, titik-titik hitam akibat daripada yang haram dan yang syubhat. Yang ketiganya, kata Syekh kita ni, kena pelihara perut daripada yang haram dan syubhat, kerana makanan yang haram dan syubhat itu ditegah daripada mengerjakan kebajikan. Maknanya orang yang siap nak pergi Mekah tapi duit tu daripada yang haram, kata Syekh kita ni, dia sebenarnya tertegah untuk pergi Mekah dengan duit berkenaan. Kalau dia pergi juga, Allah tak terima. Pergi juga dengan duit yang haram, nak pergi Mekah tadi, Allah tak terima.
Lepas tu dia bawa satu ayat, satu hadis Nabi SAW. Dia bawa satu hadis Nabi, iaitulah daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang diriwayatkan oleh Ad-Darimi, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa zama, wa kam min qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa sahr. Nabi kata, berapa banyak daripada orang yang berpuasa namun tidak baginya mendapat apa-apa pun dari puasanya kecuali dahaga. Berapa banyak daripada orang yang qiyam, bangun semayang malam, tak dapat apa-apa pun daripada qiyamnya kecuali berjaga. Hadis ini menjelaskan ibadah tak dapat apa-apa dari ibadahnya, antara sebabnya bila tubuh dia bercampur dengan benda yang haram. Yang terakhir sekali, kata Syekh kita ni, untuk menguatkan hujah dia, keterangan dia, betapa makanan yang haram yang ada dalam tubuh seseorang itu menghalang daripada mendapat manfaat daripada ibadah dia. Ialah dia bawa suatu riwayat daripada Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, la yaqbalullahu salata mri'in fi jawfihi haram. Allah tak terima solat seseorang itu dalam perut dia yang ada benda yang haram. Jadi maknanya makan minum yang halal ni sangat-sangat mustahab kalau kita nak bentuk peribadi kita, ahli keluarga kita. Jadi yang terakhir, saya nak baca satu hadis secara ringkas, juga berkaitan perkara yang sama, iaitulah tentang memasukkan arak dalam tubuh seseorang. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Hadis ini hasan daripada Abdullah bin Umar. Hadis ni agak panjang, jadi saya baca terjemah saja. Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang minum arak, maka Allah tidak akan terima solatnya selama 40 hari. Jadi 40 hari, ya. Minum arak, masuk saja arak dalam tubuh dia, kata Rasulullah SAW, 40 hari Allah tak terima ibadah dia. Maknanya Allah marah sangat dengan arak ni. 40 hari, tuan-tuan. Jika ia bertaubat, maka Allah akan terima taubat dia. Maknanya orang yang minum arak tadi, bila dia taubat, Allah terima. Akan tetapi jika ia kembali melakukannya, maka Allah tidak akan menerima solatnya selama 40 hari lagi. Maknanya yang pertama, dia punya jangka hayat, Allah marah betul-betul dengan dia 40 hari. Walaupun dia solat, dia apa pun, Allah tak terima dalam masa 40 hari 40 malam. Nabi kata, lepas seseorang tu bertaubat, tiba-tiba dia buat lagi, maka Allah tak terima lagi 40 hari. Jika ia bertaubat lagi, maka Allah tidak menerima taubatnya. Namun jika dia bertaubat, maka Allah akan menerima taubatnya. Mana kali ketiga, Allah terima taubatnya. Namun jika ia kembali melakukan lagi, maka Allah tidak akan menerima lagi solatnya selama 40 hari. Bila dia bertaubat, Allah akan menerima taubatnya. Maknanya yang pertama Allah terima lepas 40 hari lah. Yang kedua Allah terima lepas 40 hari. Yang ketiga Allah terima, mana dia buat lagi, Allah terima taubat dia selama maknanya, tapi 40 hari itu Allah tak terima dia punya solat dia, tapi taubat dia Allah terima. Apabila dia kembali melakukan pada kali keempat, mana lepas 4 kali Allah bagi peluang dekat dia, dia buat lagi, maka Allah tidak menerima solatnya selama 40 hari. Dan setelah itu, jika ia bertaubat, Allah tidak akan menerima taubatnya lagi. Ni amaran keras ni, tuan-tuan, kepada sekiranya ada umat Islam di luar sana yang suka pegang arak,
Allah bagi peluang untuk taubat ke dia ni 3 kali je. Itu pun dalam jangka masa 40 hari, solat dia Allah tak terima langsung. Teruk tuan-tuan, teruk. Kalau solat tak terima ni, satu solat yang Allah tak terima ataupun yang tinggal, berapa ratus ribu tahun dalam neraka kena bakar. Tapi kalau misal kata 40 hari Allah tak terima, tak diiktiraf solat dia, macam mana cerita tu? Jadi saya ulang balik tentang arak ini, 3 kali saja Allah bagi peluang untuk dia bertaubat. Kalau misal kata susah sangat nak tinggal, 3 kali saja. Kamu buatlah macam-macam mana pun, 3 kali saja. Itu pun setiap kali kamu langgar taubat kamu, 40 hari 40 malam Allah tak terima taubat. Cumanya yang terakhir, bila ia kembali melakukan pada kali keempat, maka Allah tak menerima solatnya selama 40 hari. Dan setelah itu solat tak terima 40 hari juga. Jika ia bertaubat, Allah tak terima dah taubat dia. Ini amaran keras tuan-tuan. Kemudian hadis ni kata lagi, dan ia akan diberi minum dari sungai Khabar. Mana akhirat esok minuman dia itu daripada sungai Khabar. Kemudian ditanya, wahai Abdul Rahman, apakah itu sungai Khabar? Dia menjawab, sungai penuh dengan nanah dari penghuni neraka. Allahu Akbar. Maknanya lepas kali keempat, kalau misal kata dia buat juga, Allah tak terima dah. Jadi kena beringat, Allah bagi peluang kepada kamu 3 kali taubat saja. Kalau misal kata kamu nak main-main atau payah sangat, 3 kali saja. Kali keempat Allah dah tak terima taubat kamu, tetap 40 hari 40 malam solat kamu Allah tak terima. Dan di hari akhirat esok akan diberi minuman daripada sungai Khabar. Dan bila sahabat tanya, apa itu sungai Khabar? Itu sungai yang dipenuhi dengan nanah penghuni neraka. Allahu Akbar. Jadi kesimpulannya tuan-tuan, berkenaan dengan jaga makan minum kita daripada benda yang halal ni sangat-sangat mustahab daripada awal. Ada setengah orang daripada awal lagi sumber dia tu dah tak elok dah. Sampai ke hujung. Jadi kalau daripada awal tuan-tuan, kita boleh kata rumah dia daripada yang haram, kereta dia daripada yang haram, apa saja pakaian dia daripada yang haram, perkakas rumah daripada yang haram. Macam mana kira tuan-tuan? Macam mana kira? Okeylah kalau kita kata Allah terima taubat. Kalau kita baca pula dalam bab taubat, kalau tuan-tuan ada masa, boleh belik mana-mana kitab yang mudah-mudah tentang taubat ni. Taubat ini bila melibatkan harta benda orang lain, dia kena pulang. Macam mana kira tu tuan-tuan? Payah kan? Bila melibatkan harta benda orang lain, dia kena pulang tuan-tuan. Katakanlah semua harta benda dia ni sebenarnya ambil harta orang lain secara salah. Kalau dia taubat, okey, Allah terima. Tapi syarat taubat ni kena pulang duit orang. Walaupun RM10, dia kena pulang duit orang tu. Jadi berat tak berat? Berat tuan-tuan. Berat. Jadi jalan yang paling selamat, kita pakat didik anak-anak kita daripada kecil lagi, anak cucu kita, jangan ambil benda yang salah daripada orang. Ikhtiar sendiri. Banyak jalan untuk jadi kaya. Banyak jalan. Abdul Rahman bin Auf, kita pernah dengar cerita dia kan. Dia juga kaya. Sekali-sekali Rasulullah SAW nak pergi jihad ke, pergi dakwah, berapa ratus ekor unta dipenuhi dengan barangan-barangan atas belakang dia, bagi kepada Rasulullah. Itu zaman hari tu. Kalau zaman sekarang ni, unta ni macam pick-up truck lah kan. Berapa ratus pick-up truck disedekahkan kepada Rasulullah SAW, dia penuhi dengan barang-barang dia. Maknanya kaya sangat. Maknanya ada jalan untuk jadi kaya. Dan bukan kita tak nak Islam tolak orang kaya. Islam nak jadi orang kaya. Bila kaya boleh tolong orang susah. Bila tak kaya boleh keluar zakat. Bila kaya boleh macam-macam dia boleh buat. Boleh buat masjid dan sebagainya. Jadi tinggal lagi, jangan sekali-kali mulakan dengan cara-cara yang haram. Sebab nak betulkan tu susah, seksa. Apatah lagi bila melibatkan harta benda yang dia tinggal. Sebab
Sebabnya syarat taubat bila melibatkan harta benda orang lain kena pula, kecuali orang berkenaan halal. Tapi kalau misal kata berlaku kes-kes tertentu, duit tu duit orang ramai, yang mencarung tu pula ribuan, macam mana tu nak minta orang halal ribuan? Macam mana? Setengah tu dah tak ada dah, cari waris tak ada. Dia kalau ikut kaedah, kalau misal kata tu duit orang yang kita ambil tu dia dah mati, orang tu dah mati, kena bagi pada waris dia, kena cari waris sampai tahap macam tu. Jadi maksudnya rumit tuan-tuan, rumit. Jadi yang terbaiknya kita sama-sama didik anak-anak kita, cucu-cucu kita daripada peringkat awal lagi. Jangan sekali-kali ambil duit orang, harta benda orang, hak orang, tanah orang, walaupun sejengkal. Kan ada hadis sebut sedekah ambil harta tanah orang, berselisih tulang rusuk dia dalam kubur. Orang sekarang dah tak kisah. Orang sekarang dah tak kisah tuan-tuan, tanah orang, duit orang, dia tak kisah. Dia rasa tubuh dia tahan kena impit dalam kubur. Ni bahaya tuan-tuan. Boleh jadi tanda-tanda kiamat berkali. Tanda-tanda kiamat. Tak kisah ambil harta orang, tanah orang dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan sikit sebanyak yang kita baca itu kita dapat manfaat bersama. Aku qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.